قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمة معافى إلا المجاهر. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, khususnya barisan kepimpinan masjid yang diketuai oleh Datuk Pengerusi dan Timbalan Pengerusi serta ahli-ahli jawatan kuasa, khususnya pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat jamaah maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Sekali lagi marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dan keizinannya, maka kita dapat berkumpul lagi di masjid kita yang serba indah dan mulia ini untuk kita meneruskan agenda kita sebagai hambanya yang soleh dan salihah, iaitu melaksanakan solat fardu secara berjamaah. Tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan yang mungkin daripada subuh tadi sehingga ke sekarang ini belum lagi terputus jemaahnya. InsyaAllah kita akan solat pula isyak secara berjamaah. Mudah-mudahan maghrib kita mendapat pahala seperti mana Nabi sebutkan, lebih baik daripada solat bersendirian dengan 27 darjat. Kemudian isyak pula kita dapat pula seperti mana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam: man salatal isya bil jamaah fa ka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang solat berjamaah seolah-olah dia telah mendirikan sebahagian daripada malam. Bukan saja kita dapat 27 darjat, tetapi kita juga dapat mendirikan solat, sebahagian daripada malam. Dan subuh tadi ataupun subuh pagi besok kita bangun pula, maka man salat subhi bil jamaah fa ka'annama qamal lail, seolah-olah dia telah mendirikan seluruh malam itu. InsyaAllah mudah-mudahan rutin ini menjadi sebahagian daripada amalan kita, ditambah dengan rutin-rutin sunat yang lain, dan menjadikan kita di sisi Allah sebagai hambanya yang soleh dan salihah, dan akhirnya Allah jauhkan kita daripada api neraka dan Allah masukkan kita ke dalam syurga yang menjadi dambaan dan idaman setiap orang, insya-Allah. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda meninggalkan kita agama yang cukup lengkap, yang syumul. Di dalamnya ada pelbagai-bagai isu, pelbagai-bagai perkara-perkara yang mana dapat diselesaikan dengan agama. Bahkan kalau kita baca Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran secara keseluruhan, intipati Al-Quran tuan-tuan terbahagi kepada 3 sahaja. Dia tak ada lari pada 3 itu. Yang pertama berkaitan dengan akidah, yang kedua berkaitan dengan ibadah, yang ketiga berkaitan dengan qisas ataupun kisah-kisah, riwayat-riwayat kisah hidup orang-orang terdahulu, dan juga menceritakan tentang kisah-kisah yang akan terjadi di masa akan datang. Jadi kesemuanya itu jika kita dapat mengambilnya, memegangnya dengan baik, maka insya-Allah kita akan selamat. Sebab itu Nabi berpesan untuk agama Islam ini, Nabi kata apa? Addu bin nawajih. Peganglah, gigitlah dengan gigi geraham. Maknanya gigitlah sekuat-kuatnya. Jagalah sungguh-sungguhnya agama kita ini, kerana pada hari ini kita berada pada zaman yang ghazwatul fikr, serangan pemikiran, yang mana serangan itu datang daripada orang luar, datang juga daripada orang dalaman di dalam agama kita sendiri yang tidak yakin dan tidak begitu subut, begitu tetap dengan agama yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua selamat daripada fitnah akhir zaman, terutama menyerang keimanan, kepercayaan dan akidah kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita selamat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita dapat menyambung lagi pengajian kita, dan kita berada di muka surat yang ke-67, iaitu dalam bab kesengsaraan ataupun azab yang akan diterima oleh orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah min zalik. Sekali lagi saya nak maklumkan, kita mengaji bab neraka ini untuk kita dapat maklumat awal tentang neraka, dan dapatlah kita bersiap sedia untuk mengelaknya. Bukan kita mengaji bab neraka maka kita biarkan diri kita menjadi salah seorang penghuninya.
Kata Ibrahim bin Adham di salah seorang ulama tabi'i yang terkenal, ialah kamu mengetahui bahawa neraka itu wujud. Antara 10 sebab doa tidak diterima oleh Allah. Kata Ibrahim bin Adham, kamu mengetahui bahawa neraka itu wujud, tetapi kamu tidak berusaha untuk mengelaknya. Ni kita dah tahu bahawa neraka itu wujud, kesengsaraan di dalamnya wujud, tingkatan neraka wujud. Kita telah mengaji, telah belajar. Kita hendaklah berusaha untuk mengelakkannya, barulah termasuk dalam kategori antara doa-doa yang diterima di sisi Allah Jalla wa Ala. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi mudarani insyaallah minal aminin. Baik, kata pengarang kitab. Namun begitu, perlulah berhati-hati dalam kesungguhan kita mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kitab kita ni dia pesan kat kita, dalam kita nak mengerjakan kebaikan, kita kena berhati-hati. Sebab kita bimbang, yang kita sangkakan kebajikan sebenarnya ianya menyalahi sunnah. Yang kita sangkakan ianya ibadah, rupa-rupanya bukan ibadah. Baik itu, untuk mendapatkan keabsahan perbuatan kita ini, ibadah ke, adat ke, perkara-perkara itu mendatangkan kebaikan ke, maka Al-Quran dan Sunnah ijma' ulama menjadi sandaran kita. Jadi kita tidak boleh mencipta ibadah kita sendiri, kerana ibadah ini sudah cukup lengkap yang disediakan oleh ataupun di dalam agama kita. Jadi dipesannya di sini ialah supaya kita berhati-hati dalam kesungguhan kita mengerjakan yang ma'ruf, supaya kita tidak tergelincir. Sebab apa tuan-tuan? Ada sejarah manusia yang tergelincir. Siapa dia tuan-tuan? Golongan Khawarij. Tuan-tuan rujuk sirah, tuan-tuan cari golongan Khawarij. Mereka ini bukan golongan-golongan yang macam kita iman senipis bawang ni. Mereka ni orang yang hebat-hebat. Mereka ini sampai berpegang dengan ayat Quran, la hukmu illallah, tidak ada hukum selain daripada hukum Allah. Jadi oleh kerana mereka rasa pegangan mereka itu yang terbaik, kerana Al-Quran kata tidak ada hukum selain hukum Allah, tanpa mengambil kira maslahah, tanpa mengambil kira qiyas dan sebagainya, hanya berpegang pada itu, maka mereka mengatakan bahawa siapa yang berhukum selain daripada hukum Allah maka jatuh kafir. Lalu mereka mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Talib, termasuk juga Abu Musa Asy'ari. Mereka mengkafirkan juga Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri kerajaan Umayyah, dan juga Amr bin As, wakil dia. Suhail bin Amr mengkafirkan, dan mereka merasakan perbuatan mereka itu perbuatan yang baik. Lalu dibuatnya satu komplot untuk membunuh keempat-empat orang sekali, kerana alasan mereka empat tokoh yang besar ini tidak mendirikan seperti mana kehendak Allah, la hukmu illallah. Jadi maknanya kebaikan yang kita nak buat, berhati-hatilah. Hari ini ada juga kejadian-kejadian macam tu berlaku. Bila dia rasa diri dia baik, maka dia menidakkan hak orang lain, dia menidakkan percakapan orang lain. Timbullah macam-macam Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, itu semua muncul apabila merasakan orang lain bersalah dan dia yang baik. Lalu syaitan menghiaskan perbuatan mereka itu nampak baik. Saya bagi contoh satu, saya selalu suka bagi contoh. Kadang-kadang kita ni tak mau mengaji kat masjid, kan? Adalah jumpa tok guru mana tu, dia kata kita ni kena bertapa, kena mengaji tempat yang khusus, mana orang-orang yang terpilih saja boleh mengaji ilmu ni, orang lain tak boleh mengaji. Jadi setiap kali orang tuju ke masjid, dia pergi tuju tempat tok guru dia tu, di gua lah, dalam hutan lah, macam-macam tempat lah. Jadi dia merasakan bahawa dia dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia yang istimewa, kerana ilmu yang dia mengaji ni orang lain tak tahu. Kan, lalu dia mempelekehkanlah siapa-siapa mai ke masjid ni, Allah itu kulit dia tu, kan, itu kulit kami ni mengaji isi. Sebab saya berjumpa dengan satu kes, kita dah mengucap asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kita dah mengucap dah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Dia pergi mengaji pula satu tempat, nak mendalami pula syahadah itu, kan. Saya kata daripada nak mendalami syahadah, lebih baik mendalami ibadah. Sebab syahadah kita
confirm sah setelah kita la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tugasan kita seterusnya ialah menegakkan ibadah pula, solat, puasa dan sebagainya. Ini duk ulang alik mengaji syahadah saja, kan? Lah duk terlentang kat rumah, mengaji ke mana, sembahyang ke mana, apa ke mana, kan? Jadi kita kena hati-hati dalam kita buat kebaikan. Akan ada unsur-unsur penyelewengan. Orang yang terlampau taksub, yang terlampau nak menegakkan kononnya baik, maka syaitan menghiaskan dia. Berapa ramai manusia yang tertipu. Nuh bin Abi Maryam, tuan-tuan boleh Google Nuh bin Abi Maryam. Dia marah kepada pada masa tu, zaman tu orang duk asyik mengaji sirah aja, bab sirah sampai lupa Al-Quran, lupa surah-surah Al-Quran, fadilat Al-Quran. Lalu dia cipta satu hadis-hadis palsu. Bukan satu, 4,000 hadis palsu. Saya ada buku di rumah tu, tebal tu buku dia. Semua hadis-hadis palsu dan dhaif jiddan yang berlega di sekeliling masyarakat kita. Dicipta, dibuat dengan tujuan supaya orang yang duk bercerita bab sirah, sebab masa tu kerajaan Bani Abbasiyah tengah duk memperluaskan empire, orang tengah duk bercerita kat bab itu, tak peduli ke Al-Quran, tak peduli ke hukum-hukum Al-Quran. Lalu dia pun buat cipta hadis tentang fadilat surah. Diminta bertaubat tapi tak mau bertaubat, akhirnya dihukum pancung ataupun dihukum bunuh. Dan mereka itu bukan orang-orang macam kita, orang yang bangun malam, orang yang banyak menghafal, orang yang banyak berakhlak dengan baik. Tapi malangnya mereka merasakan nak buat baik sampai mereka dipesongkan ataupun ditipu daya oleh syaitan, yang sentiasa mencari-cari jalan untuk memusnahkan kita dan mencegah yang mungkar. Begitu juga kita nak mencegah yang kemungkaran, mesti ada kaedah-kaedah dia yang tertentu, kan? Bukan boleh main pukul rata aja, kan? Sebab itu kalau kita bincang isu hukum hudud, kan, orang yang tolak hudud ni adakah dia kafir ataupun dia hanya golongan orang yang berdosa? Macam mana kaedah cara penolakan? Orang yang menolak sembahyang, saya tak sembahyang, adakah bila tolak sembahyang terus dia kafir? Ada ulama kata dia tak kafir lagi, kecuali dia menolak hukum pelaksanaan sembahyang itu. Tapi kalau dia tak mau sembahyang kerana dia malas, dia termasuk dalam kategori orang yang berdosa besar. Ini dibahaskan oleh ulama supaya kita tidak ditipu oleh iblis dan syaitan dalam kesungguhan kita untuk mencegah yang mungkar. Ini kerana kesungguhan dan kegigihan tersebut belum tentu menjamin seseorang itu akan mendapat keberuntungan di akhirat kelak. Tuan-tuan tengok, belum tentu dapat menjamin keberuntungannya di akhirat kelak apabila dia bersifat melampau luru dalam pembentukan ataupun dia nak mendirikan kebaikan, dia bersifat melampau, dia nak mencegah kemungkaran pun dia bersifat melampau sehingga menafikan hak-hak orang lain, maka dia belum tentu beruntung ataupun selamat di negeri akhirat kelak. Macam kita kata Nuh bin Abi Maryam, kan, niat dia bagus, dia nak bagi masyarakat balik kepada Al-Quran. Masyarakat pada waktu itu dah mula lupa dengan Al-Quran, lalu dia buat hadis, dia cipta hadis. Dia kata apa salahnya, kan, aku buat hadis untuk kembalikan balik manusia. Tapi tak boleh, kerana Nabi dah larang, kan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, bersedialah tempat duduk kamu di dalam neraka, walaupun dia niat dia baik. Jadi maknanya kita nak buat kebaikan, kita nak mencegah kemungkaran, pastikan di atas landasan yang betul, di atas ilmu yang sahih yang kita ambil. Jangan kita terikut macam saya kata tadi Taliban, kan, tak ikut-ikut dengan Al-Qaeda, ISIS tu yang melampau dalam nak menegakkan agama Islam, dan akhirnya Islam dipandang serong, kan. Baru je Eropah ataupun Barat menyambut ke ulang tahun 9/11 kita, kan, 11 September. Hari ini 12, kan. Semalam, kan, dia tayang balik, tuan-tuan tengok National Geographic, dia tayangkan balik kisah-kisah pengeboman WTC, World Trade Center. Kenapa nak membangkitkan balik semangat marah kat orang Islam kerana serang WTC? Ada dalam National Geographic semalam ulang tahun yang keberapa tu lupa dah, 9/11 tu, 11 September tu. Apa tujuannya? Kerana ada orang yang dia rasa dia baik, lalu dia pergi serang bangunan itu, dia rasa dia hebat, dia berjaya, rupa-rupanya menimbulkan fitnah ataupun Islamofobia di seluruh Eropah ataupun seluruh dunia, kan. Pada Islam bukan diajar macam tu.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena berhati-hati bahawa dalam setiap perbuatan kita ada syaitan yang di belakang. Kalau kita tengok tuan-tuan, pengurusan dunia ini, setiap perkara yang berlaku di dunia ini ada Yahudi di belakang dia. Kenaikan ekonomi ke, peperangan ke, apa-apa sajalah, mesti ada tangan Yahudi di belakang dia. Tapi dalam bab-bab hawa nafsu, dalam bab-bab akhirat, dalam bab-bab ini ada syaitan di belakang dia. Kan? Dia sentiasa mencari ataupun menjadi pelopor kepada perbuatan kita. Dia cari jalan macam mana pun untuk memusnahkan kita. Dia tak suka, dia tengok kalau kita ni sentiasa berjaya, aman, damai, duduk bersatu padu, kan? Lepas tu kita tengok kalau berlaku aman damai ni tu, bersatu padu tu, tak lama sekejap bunyi dah, kan? Bunyi langsung. Tak pernah saya rasa benda tu berjalan dengan baik. Dia mula dah ada tak kena. Fitnah dia muncul sikit. Kita tengok sejarah Sayyidina Osman. Tuan-tuan baca sejarah Sayyidina Osman. Orang yang mendermakan hampir harta dia hampir begitu banyak dengan Islam, membeli bi'ru rumah tu, telaga rumah, kan? Membuat masaf Al-Quran, tiba-tiba difitnah sehingga dipancung ataupun dikela lehernya oleh pemberontak daripada Mesir yang merasakan mereka berada di jalan yang benar, kan? Tuan-tuan bacalah bagaimana sejarah hitam dalam agama kita. Sayyidina Osman bin Affan dibunuh oleh rakyat Mesir yang memberontak di atas fitnah-fitnah yang timbul. Baik itu kita kena hati-hati tuan-tuan yang dirahmati Allah, supaya kita menjadi manusia yang beruntung di akhirat kelak. Bahkan sebaliknya pula yang berlaku. Dia rasa dia beruntung. Rupa-rupanya sebaliknya pula yang berlaku. Dengarlah apa kata Nabi SAW menerusi sebuah hadis baginda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Siapa Abu Hurairah? Abdul Rahman bin Sakh, di antara manusia ataupun antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Baik, kata Nabi SAW, inna awalan nas yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun tushhida fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama alimta fiha qala qataltu fika hatta istushhidta qala kadzabta walakinnaka qatalta li'anna yuqala jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar. Hadis ni panjang tuan-tuan, berkaitan dengan kena tipunya kita di atas muka bumi ini. Nanti kita tengok terjemahan dia. Kita baca dulu dia punya matan dia. Wa rajulun ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'allimta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzdzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Wa rajulun wassa'ala Allah alaihi wa atahu min asnafil mal kullihi fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'allimta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzdzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Ni tiga golongan yang dia merasa atas dunia dah buat baik dah okey dah. Ini sebenarnya bergantung kepada niat dah ni, bergantung kepada niat. Baik, kita tengok sama-sama tiga golongan. Saya pun kena ni kalau tiga golongan, kalau kita baca ni dengan saya dengan ustaz-ustaz aduk ceramah semua kena. Baik, apa dia? Sesungguhnya manusia yang pertama dipanggil untuk diadili pada hari kiamat ialah orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang yang mati syahid ini merupakan makam, martabat yang tertinggi dalam kematiannya. Tidak ada orang yang lebih tinggi kematian dia tuan-tuan di dalam hierarki kematian ini kecuali dia mati syahid. Sehingga dikapankan dengan darah, dengan baju, dengan segala-gala yang ada pada badan dia kerana menjadi saksi.
dalam kita kata mati syahid ni hierarki yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi. Tetapi kalau kita salah niat, apa akan jadi? Dia dibawa kepada Allah dan ditunjukkan nikmat yang pernah diberi kepadanya, lalu dia memperakuinya. Allah bertanya kepadanya, apakah yang engkau buat dengan nikmat-nikmat itu? Jawabnya, aku berperang untukmu sehingga aku mati syahid. Ini yang saya katakan tadi ni. Kita kena berhati-hati dalam perbuatan baik kita, takut ditipu oleh syaitan. Sehingga dia kata apa? Aku berperang untukmu sehingga aku mati syahid. Kalau kita tengok secara kasar tu, wah, hebatlah, mati syahid. Siapa tak mau? Lalu Allah membalas, engkau bohong. Kazzabta, yang tadi kita baca, kazzabta, engkau bohong. Orang yang mati syahid pun hanya Allah saja yang tahu. Sebab tu mati syahid ini dia ada mati dunia, mati syahid, syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat, kan? Syahid akhirat saja. Ada kategori-kategori yang dibahaskan ulama, kan? Yang betul-betul tak kena mandi, syahid akhirat aja, syahid yang berperang, kan? Berperang betul-betul jalan Allah. Syahid yang lain semua kena mandi. Itu yang timbul isu baru ni. Satu ustaz tu kata orang kena COVID tak perlu mandi tu, kan? Riuh jugalah baru ni, kan? Jadi perbahasan itu dibahaskan oleh ulama. Dia kata engkau bohong. Engkau berperang supaya manusia menyebut engkau sebagai seorang pahlawan yang gagah. Dia berperang supaya orang kata dia manusia atau pahlawan yang gagah, kan? Sebab tu kita tengok Khalid Al-Walid, sejarah tuan-tuan. Khalid Al-Walid tak pernah kalah dalam perang. Tuan-tuan carilah buku dah. Tuan Guru ni Aziz ada Tuan Guru Haji Adiawan, Tuan Guru Datuk Seri Haji Adiawan, kita ada tulis buku tentang sejarah Khalid Al-Walid. Daripada mula sampai dia meninggal, dia perang tak pernah kalah. Sehingga orang kalau dia bagi pilihan, kan, hendak di bawah pimpinan Khalid ke hendak di bawah pimpinan Abu Ubaidah Al-Jarrah, dua-dua tu kira pahlawan tu, dua-dua orang hebat. Orang kata apa? Aku nak di bawah Khalid. Sebab apa? Khalid ni dijamin menang. Sebab tu Sayyidina Umar apabila dia naik jadi khalifah, dia terus pecat Khalid. Dia tak boleh jadi Khalid jadi panglima dah. Dia suruh Khalid jadi panglima orang biasa. Sebab Umar dia nak jaga i'tiqad, akidah tentera-tentera di bawah Khalid tu. Sebab apa? Orang dah mula tahu kepercayaan dah. Ini kalau perang di bawah dia ni garanti menang. Seolah-olah kemenangan itu Khalid yang membawanya, bukan Allah Ta'ala yang memberinya. Jadi Sayyidina Umar ni kita tahulah dia manusia yang hebat. Bila dia naik jadi khalifah, dia tengok orang ramai dah mula taksub dah dengan Khalid Al-Walid ni. Lalu dipecatnya, digantikan dengan pahlawan yang lain, lalu diletakkan Khalid ni sebaris dengan tentera biasa, supaya orang tak lagi taksublah kepada Khalid. Dan akhirnya dia mati, bukan mati dalam peperangan, dia mati di atas katil. Sebab tu antara ayat yang termasyhur yang disebut oleh Khalid Al-Walid, dia kata, aku dahulu sebagaikan singa yang gagah, kini aku mati seperti kuda yang kehilangan tuannya. Mati dalam keadaan dok katil, kan? Tapi nak cerita kepada dia, Khalid Al-Walid ni sampai orang taksub dah. Lalu Sayyidina Umar ganti supaya orang tak terlampau menganggap Khalid lah punca kemenangan. Lalu dia kata, tujuan berperang tadi untuk menyebut engkau sebagai seorang pahlawan yang gagah, dan engkau sudah disebut begitu. Lalu orang memuji-muji dia, kan? Orang puji-puji dia kerana kegagahan dia. Banyaklah dalam sejarah. Tuan-tuan kenal Mustafa Muhammad Al-Pasha. Mustafa Muhammad Pasha. Mungkin tak apa nak kenal, tapi kalau sebut Mustafa Kamal Ataturk, kenal lah, kan? Mustafa Kamal Ataturk semua kenal. Tapi nama dia sebenarnya Mustafa Muhammad Pasha sebab dia ni keturunan Pasha. Dia ni dianggap sebagai Ataturk pemodenan Turki ni, tuan-tuan, kerana dia di saat-saat Turki dah mula Khalifah Osmaniyah dah mula lemah dah, dia bangkit dan dia berjaya menghalang tentera-tentera Yunani ataupun tentera-tentera Greece. Ketika Greece tengok Osmaniyah dah mula lemah, Greece nak ambil balik Konstantinopel tu. Dia nak ambil balik kota Konstantinopel yang mana menjadi pusat pemerintahan Bani Osmaniyah, kan. Jadi dia serang. Mustafa Kamal Ataturk, Mustafa Kamal Pasha tadilah mengetuai segombolan tentera, lawan balik dan menang. Lalu dianggaplah dia sebagai pahlawan. Nampak kita tengok dalam sejarah, dianggap dia sebagai pahlawan sehingga diberi gelaran Ataturk, pemodenan Turki. Lalu kita tengok apa jadi setelah dia menjadi kepala pemerintah.
Tak payah saya ceritalah, tuan-tuan sebut Kamal Atatürk semua kenal. Apa jadi kepada Turki setelah dia menjadi kepala pemerintah yang dia rasakan dia cuba membawa pemodenan kepada Turki dengan menghilangkan kesemua apa tanda-tanda kebesaran Osmaniyah itu, dan akhirnya apa jadi kepada Turki sehingga digelar negara republik dan sebagainya. Kerana bermula daripada panglima dia, kepanglimaan dia tu hingga disebut-sebut orang dan dia mendapat gelaran tersebut Atatürk. Lalu apa jadi apabila dia mati, kita tahu kisah dia. Dan kemudian ia dijatuhkan hukuman. Oleh kerana orang ni berperang bukan kerana Allah, dijatuhkan hukuman, lalu diseret atas mukanya sehingga dihumban ke dalam neraka. Ini satu golongan yang kita nak kena hati-hati, kok ada kat kita. Mungkin kita tak berperang dengan jalan Allah. Sebab ingat tuan-tuan, jihad ini bukan bermaksud berperang saja. Jihad ini kalau ikut kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, jihad ini bermaksud, kalau kategori kita ni, iqamad din. Apa dia? Mendirikan agama. Itu pun dianggap sebagai jihad. Kita tak perang lah, taklah kita nak beri perang, nak angkat senjata kan, tak mungkin tak buat. Tapi perang yang kita masuk, jihad yang kita masuk pada kita ialah iqamad din, kita mendirikan agama. Ini pun saya kata kita kena berhati-hati juga. Walaupun kita tak berjihad seperti mana hadis ini tadi, pergi perang, mati dengan apa orang panggil dia pahlawan, tapi kita bimbang takut kita nak mendirikan agama kita ini, kita ada melampau di situ. Ini yang berlaku ni, kadang-kadang orang betul-betul nak mendirikan agama, tuduh orang itu macam ni, tuduh ni orang tak betul, orang ni tak kena kat sunnah, ini tak ikut sunnah. Dia berlaku situ, kita bimbang takut kita termasuk kategori yang tujuan dia untuk kebaikan, tapi Tuhan kata kadzabta, engkau bohong, lalu dihumbankan ke dalam neraka. Baik, seterusnya dipanggil pula orang yang menuntut ilmu. Ini puak-puak ustaz kena jaga-jagalah, termasuk dengan saya sendirilah, kena jaga-jaga. Seterusnya dipanggil pula orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta menjadi pembaca Al-Quran. Ini golongan yang berilmu kan. Qadi, mufti, al-alamah, ulama kan. Orang-orang yang hebat dari sudut keilmuan dia. Batu Imam Abu Hanifah tuan-tuan, dalam satu sejarah dia berjalan, tiba-tiba tengok seorang budak meniti di atas kayu dia kan. Budak tu kenal lah Imam Abu Hanifah, Imam Hambali kan, Imam Hanafi, Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal. Dia kenal lah Imam Ahmad bin Hanbal, kenal dia, dan dia pun kenal dengan imam tu. Dia tengok budak tu duduk meniti atas jambatan. Jadi dia tengok budak meniti, kita pun pesan lah kan, pesan lah, imam pesan lah, hati-hati berjalan kata, takut tergelincir nanti jatuh. Lalu budak tu dengan penuh bijaksana kan, tak tahulah bijaksana ke apa, dia menjawab, dia kata terima kasih atas ingatan itu, tapi kalau aku tergelincir hanya aku saja yang menjadi masalah, tapi engkau sebagai imam umat ini, kalau engkau tergelincir dalam memberi fatwa akan mendatangkan masalah kepada seluruh umatnya pada waktu itu. Lalu terdiamlah Imam Hambali mendengar kata-kata balasan daripada budak tu yang cukup menusuk ke dalam kalbu kan. Aku jatuh tak apa, aku seorang je sakit kan, tapi kalau engkau tergelincir jatuh memberi fatwa yang tak betul, seluruh umat yang akan mendapat sakitnya. Ini ilmuwan ni. Lalu dia kata apa? Dia dibawa kepada Allah dan ditunjukkan nikmat yang pernah diberikan kepadanya, lalu dia memperakuinya. Oleh kerana dia ni orang berilmu, orang yang hebat-hebat, baca Quran pun sedap, suara dia masya-Allah, muzammir kama zamra abi Daud, seruling daripada seruling Nabi Daud kan, maknanya suara dia memang sedap. Lalu orang bagilah anugerah kepada dia, qari, johan itu, johan ini, anugerah itu, anugerah ini, nikmat banyaklah dia dapat kan, sehingga dia menjadi mendapat nikmat itu. Lalu dia memperakuilah, ya betul, aku di dunia dulu banyak nikmat-nikmat aku dapat di atas ilmu yang aku dapat itu kan. Allah bertanya kepadanya, apakah yang engkau buat dengan nikmat itu? Jawabnya, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran keranamu. Kata si ilmuwan tadi, aku belajar, dapat ilmu, aku mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran keranamu. Allah membalas, engkau bohong, kadzabta,
Kita di atas dunia tak beranilah nak kata kan. Tak beranilah nak kata kepada orang yang macam tu bohong kan. Tapi Allah Ta'ala dia maha mengetahui. Dia tahu niat yang di hati si fulan yang membaca Quran yang ilmu tadi tu. Lalu dia kata, engkau menuntut ilmu supaya manusia menyebutkan engkau sebagai seorang yang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya engkau disebut sebagai qari. Kan? Bukan kari tuan-tuan, qari. Kan? Memang betul. Orang baca Quran yang sedap ni memang dipanggil qari. Kita hak baca Quran lebih kurang ni panggil kari, kan? Nahwan, mengaji ilmu nahwan, kan? Jiharkah tinggal jerekah aja, kan? Imam kita terror lah kan bab-bab ni. Saya pun tak terror. Ilmu bacaan jiharkah, kan? Saya jiharkah tak pandai, jerekah pandai lah kan. Lepas tu nahwan, bayati, jawabul jawab, qarar. Dia punya kaedah-kaedah bacaan dia, kan? Kalau kita dengar orang tu baca Syekh Hamdul apa? Syekh Hamdul Somad kan? Yang Mesir tu kan? Tengok dia baca. Allahu Akbar, masya-Allah. Sebab tu bila dia baca, orang kata Allahu Akbar, Allah barakallah. Kan? Nikmat mendengar suara dia tu. Kalau dia betul ikhlas tak apa, tapi kalau dia tak ikhlas, iaitu supaya orang memanggilnya qari, kan? Dan engkau sudah disebutkan begitu. Tapi tuan-tuan, ini bukan maknanya nak melemahkan semangat kita. Cuma niat dia cuma membetulkan niat kita, kan? Membetulkan niat kita. Kemudian dia dijatuhkan hukuman, lalu diseret atas mukanya sehingga dihumban ke dalam neraka. Kita tengok tuan-tuan, hadis ini tiga-tiga disebut diseret atas muka. Apa sebab tuan-tuan? Kenapa tak sebut diseret belakang, diseret kepala, diseret kaki? Kenapa diseret atas mukanya? Ini nak menunjukkan kehinaan yang Allah berikan kepada tiga golongan tadi itu. Kehinaan, kan? Sebab tu kita tengok dalam satu hadis Nabi kata sawwaballahu ra'sahu, Allah akan sawwaballahu wajhahu, Allah akan hadapkan mukanya ke ilan nar, ke api neraka. Kan? Man qatala sidratan fil falah, kan? Barang siapa yang memotong pokok-pokok di tengah lapang, sawwaballahu wajhahu ilan nar, Allah akan hadapkan mukanya ke api neraka. Apa tujuannya? Nak menunjukkan kehinaan. Sebab tu disebut sini diseret atas mukanya, ini nak menunjukkan golongan ini di atas dunia dimuliakan orang, kan? Bayangkan syahid berperang, orang muliakan dia, nama dia, bahkan kalau di negara barat tu patung-patung dia didirikan kerana nak memperingati jasa dia. Orang qari ini pula dengan anugerah-anugerah yang dia dapatkan, dimuliakan orang di atas dunia. Tapi di negeri akhirat dihina dengan cara diseret dengan mukanya dalam api neraka. Nak menunjukkan kehinaan. Sebab neraka ini adalah tempat kehinaan. Baik, seterusnya yang ketiga. Maknanya yang pertama, orang yang mati syahid bukan kerana Allah. Yang kedua, orang menuntut ilmu dan membaca Al-Quran bukan kerana Allah. Yang ketiga apa pula? Seterusnya dipanggil pula orang yang dilapangkan rezekinya, orang yang banyak harta. Ini jaga-jagalah si hartawan, dermawan. Piramli kata apa? Yang makan di pinggan, minum di cawan. Kan? Jaga-jagalah golongan-golongan ini. Seterusnya dipanggil pula orang yang dilapangkan rezekinya dan diberi pelbagai jenis harta kekayaan. Harta kekayaan cukup banyak, kan? Makan tak habislah kita kata. Dan dibawa kepada Allah dan ditunjukkan nikmat yang pernah diberikan kepadanya, lalu dia memperakuinya. Diberikan nikmat kepadanya dan diparukinya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam sejarah lah sepanjang saya tahu, tuan-tuan cari dalam Google Kohinoor. Kohinoor ini nama sejenis berlian yang ada di Delhi di India pada waktu itu, pada zaman Nadir Shah, zaman kerajaan Tatar di Afghanistan, di Iran. Dia ada satu berlian yang cukup mahal. Jadi berlian ini ada di Delhi, diletak di belakang singgahsana Raja Delhi. Raja Delhi ini raja orang Islam. Delhi ni tuan-tuan, India ni kebanyakan boleh kata sebahagian India tu orang Islam punya. Jadi pada masa tu Raja Delhi Sultan Ahmad Shah nama dia. Nadir Shah ini dia berpahaman Syiah. Jadi masa tu Syiah dengan ahli sunnah ni tak boleh duduk dekat. Jadi Nadir Shah ni pahlawan terkenal lah yang berpusat di Iran, di Afghanistan dan Irak, Afghanistan sebagai situlah. Lalu dia serang kerajaan Delhi ini dan dia bawa balik
dia punya harta kekayaan yang dia buat balik itu kerana dia menang perang dengan orang Islam juga tu, ya ahli sunnah. Dia buat balik 400,000 ekor gajah, kuda dan unta yang tarik harta tu. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak harta yang daripada negara India Delhi tu yang dia balik ke negeri Iran ataupun ke waktu tu dia berpusat di Qom ataupun di dekat dengan Tehran sana tu. Dia bawa balik sana 400,000 binatang digunakan, di antaranya gajah, kuda, unta, bawa balik harta. Dan di antara harta yang paling bernilai ialah berlian yang dinama Kohinoor. Tuan-tuan boleh Google, ada tulis Kohinoor. Berlian tu lah ni ada dekat England, dipakai di atas mahkota Queen Elizabeth. Bila Queen Elizabeth nak tabalkan ni, dia akan pakai crown. Crown itu ada dia punya berlian tu. Diambil melalui perjanjian Balfour. Tuan-tuan bacalah sejarah tu kan. Saya nak cerita sini bagaimana kekayaan harta kepunyaan Nadir Shah. Pemerintah Iran ketika dia masuk di India, dia bawa balik 400,000 binatang digunakan untuk menarik bawa balik harta. 800,000 tawanan perang yang dia bawa balik ke Iran ketika dia menang. Nak cerita harta tu tuan, saya bukan nak cerita apa, nak cerita harta tu. Nak cerita pergaduhan Syiah dengan Sunnah ni, itu kita masuk tajuk lain lah. Cuma kita nak cerita harta yang dia bawa tu, punya banyak kan. Memang makan tak habis lah kata orang. Sehingga berlian tu diambil balik oleh dinasti Punjab, apa semua panjang lah cerita tu kan. Banyaknya harta itu dia kata, sehingga orang mengakui dia. Lalu dia kata apa? Lalu dia memperakuinya. Allah bertanya kepadanya, apakah yang engkau buat dengan nikmat-nikmat itu? Kan, harta banyak, kekayaan banyak itu, Allah kata hamba apa? Lalu dia jawabnya, aku membelanjakan hartaku kepada setiap jalan yang engkau redai keranamu. Jawab si hartawan tadi, yang dermawan tadi, dia kata aku hartaku banyak, aku belanja untuk jalanmu kan, infak fi sabilillah. Lalu Allah kata apa? Engkau bohong lagi sekali. Allah tak terima pengakuan dia. Jadi kalau kita fikir hadis ni tuan-tuan, kita pun rasa serba salah. Derma banyak, sekali Allah kata kita bohong pula. Ini sebenarnya bukan isu dia, ialah isu niat tadi tu. Hati masa dia derma tadi tu. Kan? Bukan isu kita duk pamerkan, pegang cek replika 12 juta, kan? Bila kita derma kat orang, derma RM100, RM1,000, tulis nama Nazri bin Yaakob, kan? Derma RM50, hamba Allah, kan? Tang RM50 hamba Allah je, tang 100, 1000 dan tulis nama. Dan niat itu, dia yang penting sini adalah niat, bukan dia isu dia. Kita tak boleh tayang ke orang apa-apa, isu dia adalah niat dia yang tak betul. Baik. Dia kata, aku membelanjakan hartaku kepada setiap jalan yang engkau redai keranamu. Maknanya kerana Allah. Lalu Allah membalas, engkau bohong. Sekali lagi Allah kata engkau bohong. Engkau berbuat begitu supaya manusia menyebutkan engkau sebagai seorang yang pemurah, kan, dermawan, kan, hartawan, kan, apa lagi, wan semua kat belakang, kan. Dia dianggap sebagai pemurah dan engkau sudah disebut begitu, kan. Tayang kat orang harta banyak. Tuan-tuan ingat apa? Alibaba, kan. Alibaba dan 40 orang penyamun, kan. Kasim Baba, Alibaba ambil satu ni je, satu bekas je bawa balik. Mari dengan Kasim Baba tu satu lori dia mari, kan. Tuan-tuan ingat tak dia pegang lampu tu, kan. Nasib baik kau panas wahai lampu, kau tidak dengan engkau aku kebas, kan. Lepas tu dia pi ke tengah-tengah masyarakat ramai tu, dia tabur duit dia, kan, ambil duit kan, sehingga diperhati oleh penyamun, kan. Lalu penyamun menyamun rumah dia, kan. Lalu habis dia kena, kan. Maknanya nak tunjukkan ada bekas itu Alibaba punya ni. Alibaba tengok dia punya tu, yang Kasim Baba tu dah kena pancung dengan tu, kan. Alibaba yang dia tayang kepada orang ramai, kan. Akhirnya orang tengok, lalu orang rompak pula harta rumah dia. Baik. Lalu dia kata apa? Dan engkau sudah disebut begitu, di atas dunia, maka disebutlah si hartawan, si dermawan, kan. Kemudian dia dijatuhkan hukuman, lalu diseret mukanya hingga terhumban ke dalam neraka. Sekali lagi Allah seret muka orang itu dengan apa tu, dan dihumbankan ke dalam api neraka. Apa maksudnya tuan-tuan? Kehinaan yang Allah bagi.
Kan kita tengok, ya Allah, kena seret muka dia kat api neraka. Dulu di atas dunia, inilah orang yang aku puja-puja. Kan? Kita atas dunia orang puja kita. Sebab kita hartawan. Kebetulan pula kita ni pula alim pula, ilmu ada sikit, mengaji sedap. Lepas tu kebetulan berperang pula kan. Semua ada kat kita, orang punya puji. Tiba-tiba di neraka, tengok kena seret dengan muka di atas api neraka. Allah, hinanya kita tu, orang pakat tengok lah, orang yang aku puja di atas dunia ni dulu rupa-rupanya kena seret dengan Allah di dalam api neraka aja. Nak menunjukkan kehinaan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada mereka-mereka yang berniat tidak ikhlas dalam menguruskan ilmu, keberanian dia, kepewiraan dia jihad dan juga harta dia. Kan? Sedangkan kesemuanya itu boleh menjadi mazra'atul lil akhirah. Dia boleh menjadi ladang kita, boleh menjadi bekalan kita di negeri akhirat. Sebab bukan semua orang bernasib baik ada anak. Kan Nabi katakan bila kita mati, tiga benda ni dia yang akan menyelamatkan kita. Sedekah, ilmu, lepas tu sedekah jariah, ilmu dan doa anak yang soleh. Ada setengah orang tak ada anak tapi dia ada ilmu, dia boleh mengajar orang. Setengah orang dia tak ada anak, dia tak ada ilmu tapi harta dia banyak, dia boleh gunakan harta dia untuk mendapatkan keselesaan di negeri akhirat. Sebenarnya harta, keberanian, ilmu yang dia ada tadi boleh menyebabkan dia menjadi penyelamat kepada di negeri akhirat, bukan menyusahkan dia. Tapi oleh kerana niat dia tak betul, mungkin dia ada maksud yang lain, Allah saja yang Maha mengetahui. Kita tak bolehlah dalam hukum kan. Kita tak boleh dalam hukum bila nampak orang tu bagi duit sikit, itu riak lah tu kan. Esok kena seret lah di dunia, di negeri akhirat. Janganlah kita kata macam tu. Kita tak tahu dia ikhlas tak ikhlas kan. Kita nampak orang tu baca Quran sedap sikit lah, imam kita baca macam sedap, imam kita ni mula nak riak, tak boleh. Sebab itu bukan hak kita untuk menghukum kan. Sebab tu Nabi pesan dalam hadis dia, umirtu an uqatilan nas hatta ashhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuh semua manusia sehingga mereka berkata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. In qaluhum, kalaulah mereka dah mengucap kalimah syahadah tadi, asamu minni dima'uhum wa amwaluhum, terselamatlah harta mereka dan juga nyawa mereka. Mengucap saja la ilaha illallah, selamatlah dia menjadi saudara kita. Wa hasabu ilallah, hati mereka hanya Allah saja yang mengetahui. Begitu juga dalam kitab Penawar bagi Hati, kitab kuning, tuan-tuan baca isu menundukkan pandangan. Antara 7 anggota kita yang akan ditanya oleh Allah, antaranya adalah mata. Dalam kitab kuning itu ada disebut mata. Jadi dia kata menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan bermaksud kita menjaga hati kita daripada was-was. Perkara yang haram pun kita kena tunduk, perkara yang harus pun kita kena tunduk. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujuhum, ayat daripada surah An-Nur tu. Jadi maknanya arahan Allah tu tunduk pandangan. Tapi dia kata di situ apa? Menundukkan pandangan. Dalam kitab tu dia kata menundukkan pandangan untuk menenangkan hati. Tetapi hati batin, perkara batin, hati dia hanya Allah sahaja yang mengetahui. Jadi kita tak berhak. Kadang-kadang kita tengok orang tunduk, itu saja tunjuk alim kan. Tunjuk alim lah tu. Depan bini bukan main lagi tunduk je. Tak ada bini tu dia kan. Kita menghukum. Itu bukan hak kita. Karena yang mengetahui tiga-tiga yang kita baca hadis ini hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Dan yang terakhir, ketika menyampaikan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk bahu Abu Hurairah seraya berkata kepadanya bahawa tiga orang itulah yang pertama sekali akan dijilat api neraka pada hari kiamat kelak kan. Kata Nabi, 3 golongan inilah, 3 manusia inilah yang pertama-tama sekali akan dijilat api neraka, iaitu mereka yang syahid tapi bukan kerana Allah, mereka yang ada ilmu tapi bukan kerana Allah, mereka yang mempunyai harta pun juga bukan kerana Allah. InsyaAllah kita akan tengok kesengsaraan yang kedua pada perjumpaan kita akan datang, iaitu ini saiz penghuni, fizikal penghuninya diperbesarkan oleh Allah. InsyaAllah pada bulan Oktober. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita dah tengok satu hadis yang panjang yang boleh memberi kepada kita
kekuatan untuk menjadikan amalan kita ni semata-mata kerana Allah Jalla wa'ala, dan tidak selain daripada benda yang lain. Kerana kalau kita buat kerana yang lain, maka akan mendatangkanlah kesengsaraan kita di negeri akhirat. Walaupun kebaikan itu kita buat pada pandangan orang semuanya baik, tapi di sisi Allah, Allah Maha mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang itu, insya-Allah. Baik tuan-tuan, Allah takailah untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah rahmati kita, dan Allah beri kepada kefahaman kepada kita, dan kefahaman itulah yang Nabi sebut, wa may yadullu ala khair fa ajruhu kafa'ilih. Barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti mana orang yang perbuatkan kebaikan itu tersebut, insya-Allah. Mudah-mudahan tamah segala kekurangan dan kesilapan, mudah-mudahan panjang umur, rezeki. Kita akan berjumpa lagi di perjumpaan kita akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'al waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم.